Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pertama kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita, yang memanjangkan umur kita sampai pada hari ini, untuk kita menambahkan siri amalan-amalan yang terbaik, yang menjadikan kita orang hamba-hambanya yang diberikan masa, diberikan ruang, diberikan kesihatan dan diberikan kemudahan, berbagai kemudahan nikmat Allah yang tidak dapat dikira. Dan kita bersyukur kepada Allah yang menghidupkan kita di atas rasa iman, Islam dan iman. Dan kita mengharap Allah istiqamahkan kita sehingga kita bertemu dengannya dalam keadaan beriman kepadanya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, takutlah kamu dengan sebenar-benar takut, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya kepada Allah, dan jangan kamu mati melainkan sebagai seorang muslim. Jangan kita mati sebagai seorang muslim, ya. Ramai orang tak fikirkan tu. Orang tu fikir, setengah tu fikir, tak nak mati kat luar negeri jauh daripada anak, tak nak mati kat sini kat situ, tak, berbagai. Dia tidak fikir mati dalam keadaan beriman. Kerana mati itulah kemuncak yang terakhir, ya. Saat kita nak mati itulah kemuncak yang terakhir menentukan kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Akhir hayat kita tu, disitulah penentunya. Yang Rasulullah mengatakan, kalau kita suka untuk bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengan kita. Kalau kita tak suka bertemu dengan Allah, Allah tak suka bertemu dengan kita. Pada waktu itulah yang Rasulullah katakan, waktu yang menentukan kita ahli syurga ataupun neraka. Waktu malaikat maut datang, ya ayuhan nafsul tayyibah, wahai roh yang baik, keluarlah kamu dalam keadaan Allah suka kepada kamu, Allah redha. Itu jiwa kita akan keluar, dan itulah waktu yang dikatakan kita suka untuk bertemu dengan Allah. Tapi kalau jiwa kita tak baik, kita seorang yang berdosa, datang malaikat maut, ya ayuhan nafsul khabithah, wahai roh yang jahat, keluarlah kamu dalam keadaan kemurkaan Allah. Waktu itu roh tak nak keluar, dia tak suka untuk bertemu Allah. Allah kata Allah tak suka untuk bertemu dengan dia. Itu yang dinamakan husnul khatimah dan su'ul khatimah. Yang kita mengharapkan kita dimatikan dalam husnul khatimah. Tapi kita ni adakah ruangnya? Itu persoalannya. Ustaz sendiri tak dapat menjaminkan bahawa dia akan dimatikan dalam husnul khatimah. Takut saya. Perasaan takut terhadap perkara ini kena ada. Apatah lagi kita dah berjuang, kita belajar agama, berjuang menyampaikan risalah tauhid, risalah agama ni. Lepas tu kita buat amal-amal kebajikan, tiba-tiba mati dalam su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Jadi ibu-ibu, dalam bab ini kita rujukkan diri kita, ya, kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Apatah lagi kita sekarang ini masih lagi di dalam medan amal. Rasanya ibu-ibu muda lagi. Muda pula kan. Maksudnya umur kita ni masih lagi belum kategori sampai 60 lagi. Tapi 40 dah kebanyakannya. Kan? 40 warning pertama. Ya, warning kedua, ketiga, tak kisahlah. Tapi warning tu dah muncul. Siapkan diri kita, fahamkan Quran dan Sunnah. Kalau ibu-ibu nak selamat perjalanan nun di sana, di mahsyar sana. Perjalanan yang akan bermula daripada kita faham agama ni, masuk ke kubur sampai ke mahsyar, bergantung pada ilmu yang kita ambil sekarang. Ilmu Al-Quran dan Sunnah, satu ilmu yang agung. Ilmu yang cuba nak mengikut Rasulullah SAW. Kalau boleh step by step, apa yang kalau Rasulullah kijak situ, kita pun nak kijak macam tu. Kalau Rasulullah pegang, kita pun kalau boleh nak pegang macam mana Rasulullah pegang. Tu dia ilmu yang dikatakan ilmu mengikut Rasulullah melalui hadis-hadis sahih. Jangan letakkan minda kita mengikut manusia-manusia di akhir zaman yang belum confirm menjadi ahli syurga. Jangan letak. Kalimah tauhid yang kita sebut la ilaha illallah diikuti dengan Muhammadur Rasulullah, menunjukkan lelaki inilah lelaki yang agung, perlu diikut. Bukan mak ayah kita, bukan tok nenek kita, bukan ustaz-ustaz kita, bukan imam-imam kita. Kalau mereka salah, kalau mereka betul, ikut. Itu kaedah kita. Kerana apa? Ramai orang yang salah faham terhadap ittiba'ur Rasul, mengikut Rasulullah, cinta kepada Rasulullah,
Mereka duk lagu wa sallallahu ala Muhammad. Lagi apa lagu yang mereka nak buat lagi? Hanana banana shanana. Tidak melambangkan cinta kepada Rasulullah hakikat. Para sahabat mencinta Rasulullah bukan dengan nasyid. Mereka cinta dengan Rasulullah dengan praktikal. Mereka sanggup gadaikan nyawa mereka demi cinta kepada Rasulullah. Mempertahankan Rasulullah dengan segala harta, nyawa, jiwa, semua sekali untuk agama yang suci ini. Itu waktu Rasulullah hidup. Habis Rasulullah wafat, tugas kita lah pula, bagi mereka yang memahami Quran dan Sunnah, hadis-hadis sahih itu, kita pertahankan hadis sahih mengikut fahaman 3 kurun terbaik. Itulah ciri menunjukkan kita mempertahankan Rasulullah di akhir zaman. Tapi Rasulullah dah wafat. Tetapi masyarakat kita, bila kita cuba mempertahankan Rasulullah, kita pun sendiri kadang-kadang, sikit-sikit ustaz tu hadis daif, sikit-sikit daif, sikit-sikit daif. Silap. Kita nak mempertahankan Rasulullah. Keaslian, original Islam itu perlu dikembalikan. Itu pasal bila kita ustaz tu cakap, syekh tu cakap, tanpa merujuk Rasulullah bersabda, silap besar. Dinakalkan dalam asar yang sahih kisah Ibnu Umar, apabila Rasulullah apabila mereka bertanya kepada Ibnu Umar tentang haji tamattu', haji ifrat tu, lalu Ibnu Umar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haji tamattu'. Lalu mereka mengatakan, ayah kamu, yakni Amirul Mukminin Sayyidina Umar, mengatakan haji ifrat. Terkejut Ibnu Umar. Dia mengatakan, man abi, siapa bapa aku? Aku mengatakan qaul Rasulullah kata begini, kamu kata bapa aku. Siapa bapa aku? Bukan dia biadab, tapi dikatakan ini Rasulullah, ini Umar. Wahyu turun kepada Rasulullah ke Umar? Rasulullah. Maka siapa bapa aku dengan Rasulullah? Dalam bab beragama, begitu. Dan Ibnu Abbas dalam persoalan yang sama juga dibangkitkan. Lalu Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah mengatakan haji tamattu'. Lalu mereka mengatakan Umar dan Abu Bakar dan Umar mengatakan haji ifrat. Lalu Ibnu Abbas merah padam mukanya dan mengatakan, aku takut Allah turunkan hujan batu yang berapi dari langit bila aku mengatakan qaul Rasulullah, kamu katakan Abu Bakar dan Umar. Jadi ibu-ibu, kita kena faham bagaimana maksud ittiba', mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala sudut. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah, kita ikut siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Okey. Kalau kita hidup di zaman Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, Kak Zarina, kita ikut siapa? Bukan Abu Bakar. Ya, Rasulullah. Itu kaedahnya. Kalau ikut zaman Umar, ikut siapa? Rasulullah juga. Khulafa ar-Rasyidin habis, zaman tabi'in, Hasan al-Basri, kita ikut siapa? Rasulullah. Zaman imam-imam kita, Imam Syafi'i, kita ikut siapa? Alhamdulillah. Ibu-ibu kira dah alhamdulillah tu. Ya, ikut Rasulullah. Dan kita hormat imam-imam mujtahidin. Mereka cuba memahami apa yang Rasulullah sampaikan. Kalau betul imam ijtihad, 2 pahala, kita kena ikut. Kalau tak betul, 1 pahala, kita boleh ikut tak? Kalau tak betul takkan nak ikut, ibu-ibu. Tak boleh ikut. Ini kaedah imam mujtahidin, macam Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Abdullah ibn Barak, Sufyan al-Thawri, Sufyan Uyainah, semua imam-imam yang besar ni. Betul, 2 pahala, kita boleh ikut, kena ikut. Tapi kalau dia tak betul, kenapa? Dia manusia biasa, dia ijtihad. Ijtihad ni, dia keluarkan maklumat-maklumat melalui dalil-dalil, lepas tu dia keluarkan ijtihad dia. Kalau tak betul, dia dapat 1 pahala, kita tak dapat. Dia dapat 1 pahala, maka tak boleh ikut, kerana dia tersilap dalam keadaan dia berusaha untuk mendapat yang terbaik. Jadi ini dia kaedah kita. Kalau kita hidup di zaman imam-imam pun, kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang, Ustaz Fadil depan ni, nak ikut siapa? Ustaz Fadil ni. Ustaz Fadil depan ni. Ya, ikut Rasulullah. Kalau Ustaz Fadil salah, kena tolak. Tapi tolak cara beradab lah. Jangan pergi campak kitab depan muka Ustaz Fadil lah, letih ya. Tolak cara beradab. Tapi saya tolak cara keras pun saya akan terima. Tapi dia terasa lain lah, tapi saya akan terima.
Cuma kita mengatakan di sini, ini dia kalau kita nak faham maksud mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau berada di zaman mana, di tempat mana pun, itulah Rasulullah yang kita ucapkan, dan kita cuba nak mengikutnya sedaya upaya dengan mengambil maklumat-maklumat dari imam-imam yang mujtahidin ini, kerana mereka menafsirkan, memahami apa yang Rasulullah nak. Kalau betul, kita ambil. Kalau tak betul, kita hormat imam tersebut dan tak perlu diikut. Ya, jadi ini dia. Jadi ibu-ibu, itu guna kita belajar hadis. Kenapa? Kerana kita nak dapat sumber yang asli, sumber yang betul, supaya kita tak ikut ustaz tu kata, ustaz ni kata, oi ustaz tu keturunan Rasul, ustaz tu serban panjang, ya, janggut panjang. Itu bukan hujah. Hujah Quran dan sunnah yang sahihah. Baik, jadi sekarang kita masuk dalam bab yang kejujuran, yang hadis yang terakhir, kan? Hadis as-sadis an Abi Khalid Hakim ibn Hizam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqqat barakatu bay'ihima, muttafaqun alaih. Abu Khalid Hakim Ibn Hizam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli, masing-masing memiliki hak pilih, khiyar, memilih, selamanya keduanya belum berpisah. Okey, kita nak beli barang, maksudnya kita berjual beli, terima tak? Dia kata okey, ni barang dia. Kita pun cek apa semua, kan? Okey. Jadi belum lagi berpisah. Apabila kedua-duanya bersikap jujur dan berterus terang, ini satu perniagaan yang sukar bagi orang yang tak ada iman. Tapi perniagaan ini, ya, kita masalahnya kita cuba mendapatkan keuntungan, bukan keberkatan. Bila kita nak dapat untung, untunglah sekejap, lepas tu tak ada berkat. Tetapi kita nak keberkatan. Ya, bagi peniaga-peniaga, cakap sabar, kan? Niaga, siapa lagi yang meniaga? Ya, amanah tu kena ada. Kalau tak elok, kata tak elok. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur seorang lelaki tu, dia letak barang tu, atas tu masya-Allah cantik, bawah tu dicampurkan agar berat dalam timbangan. Ini masalah takwa. Ibu-ibu, takwa satu benda yang halus dan unik. Siapa yang memilikinya, wanita itu, lelaki ataupun wanita, merupakan orang yang agung. Kerana dia capai ke muncak yang dikatakan muhsin, ihsan. Bukan senang tu. Tetapi bila kita ada, alhamdulillah, puji Allah dan bersyukur dan teruskan. Kerana inilah tahap yang paling tinggi dalam siri amal ibadat seorang hamba, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kita tak melihat Allah, fa innahu yaraka. Kita tak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Agak-agak kita lah. Waktu kita buat kerja, ya, macam kita ramai yang bekerja agak di bank ke di mana, kan, ya, CCTV duk perhati kita, kan. Waktu tu Masya Allah, kalau CCTV menghadap kita lah, macam cameraman di majlis kahwin, kita tengah nak suap, tiba-tiba kamera tu fokus pada kita. Kalau selama ni suap mulut besar, jadi alah kecil mulut tu, comel aja, macam anak dara pula, kan. Dah kamera dah menghadap kita, CCTV dah tengok, Masya Allah, waktu tu waraknya kita buat kerja. Dan ini kan pula Allah sentiasa memahati kita. Itulah kemuncak amalan yang terbaik, yang Saidina Umar menjadikan ianya sebagai satu bahan risikan dalam siri perkahwinan. Apabila dia berjalan satu pagi itu, kita tahu kisahnya. Saidina Umar, dia cek, dia pusing Madinah tu nak tengok apa benda-benda yang berlaku. Ya, pasal waktu pagi tu, waktu sedap, tidur, kan. Orang duk asyik, orang lain pun asyik mencuri ke apa ke semua. Jadi dia cek, dia dengar orang bertengkar antara dua wanita, seorang mak, seorang anak. Boleh ke bertengkar tu? Ibu-ibu boleh ke bertengkar? Tak boleh. Dengar tu, awak anak mak, kan. Jangan bertengkar. Tapi dalam saat ini dia bertengkar. Pasal apa? Pasal maknya peniaga susu. Jadi dia meniaga susu, nak tambahkan air, nak banyakkan susu tu. Anaknya kata, mak jangan, tak boleh tambahkan air. Apa salahnya kita nak banyakkan? Bila banyak, untung. Nampak tu.
Berkat tak ada, untung tu dikira. Tak boleh mak kita menipu. Rasulullah melarangkan kita menipu. Tak apa orang tak nampak. Apa ucapan dia? Allah nampak. Anak dia kata, mak orang tak nampak, tapi Allah nampak. Saidina Umar mendengar semua benda tu. Ya, Saidina Umar mendengar. Masya Allah, budak ni, kalau kita merisik agak-agak, kita tengok apa ke? Ibu-ibu, ya, siapa dah bermenantu? Kak Sabah tengok apa? Belum lagi menantu. Tu macam datang nak merisik je, nampak? Ya, kita merisik, kita nak tengok berbagai bentuk macam-macam lah kan. Tapi saya tertarik seorang makcik ni. Waktu saya uruskan, dia tanya siapa nama budak ni. Lepas tu kita bagi tanya kat pihak sana, pihak pun hantar melalui Facebook. Kita bagi, kita pun pas kat makcik tu. Makcik tu terus buka Facebook budak perempuan tu. Subhanallah, saya kata, saya tak buka, makcik dah buka. Terkejut saya. Saya pun buka Facebook, budak tu nak tengok keadaan. Nasib baik, saya kata, la ilaha illallah, saya kata. Ya, nasib baik Facebook dia baik. Bayangkan, ini kaedah penting ibu-ibu. Kalau nak merisik menantu, buka Facebook juga. Tengok apa dia bercakap dalam Facebook tu, apa yang dilekat-lekat gambar tu, kena ambil tahu. Nak tengok perangai budak perempuan tu. Penting. Baik-baik. Ya, saya tertarik dalam bab tu. Pasal saya jadi takut, berdebar kan. Pasal kita jadi orang tengah kan. Terus saya buka tengok Facebook tu, apa yang terkandung. Alhamdulillah, nasib baik, saya kata. Nasib baik budak ni. Budak baik pun kan. Bukan jenis kaki Facebook, kaki apa. Jadi ini di antara perkara yang penting. Saidina Umar terus esoknya menghantar pinangan. Ya, pinangan. Hanya dia bertengkar dengan maknya, tetapi bertengkar kerana kebenaran. Dan dipinangnya anak tu dan dikahwinkan dengan anak Saidina Umar. Dan kita tahu keturunan itulah lahir Umar Abdul Aziz, ya, daripada ketakwaan tu. Jadi ini di antara perkara yang penting untuk kita lihat. Perniagaan peniaga yang amanah ini besar pahalanya. Ya, Kak Sabah besar pahala Kak Sabah tu. Ya, dengan perniagaan tu. Mungkin ada ibu-ibu lain yang berniaga. Begitu juga. Apabila keduanya bersikap jujur dan berterus terang, bagi tahu ni tak elok, ni apa semua, terus terang. Ya. Orang tak beli tak apa, tapi kita amanah tu. Ya. Berterus terang, maka keduanya akan mendapat berkat dalam transaksi jual beli. Maka kedua-duanya dapat keberkatan. Subhanallah ibu-ibu, keberkatan itu bukan sebarangan. Ingat elok-elok, keberkatan mesti ada dalil. Bukan berkat tu, pergi salam Ustaz Fadil tu, ada dapat berkat. Jangan. Pada Ustaz tak ada berkat. Ingat tu. Pada Tok Guru ke, pada Habib ke, pada apa, semua tak ada berkat. Okey? Bila ada dalil, kita berdiri dengan dalil. Kerana apa? Kerana penyelewengan berlaku di kalangan manusia mengatakan dirinya berkat. Kita kata Tok Guru tu ada berkat. Akhirnya menjadi bahan pujaan. Bila jadi bahan pujaan, maka di situ ada unsur syirik. Baik-baik ya. Memuja Tok Guru ataupun orang alim dengan memuja orang-orang lain yang bukan alim, beza. Memuja orang yang bukan alim ni, dia tidak bawa kepada syirik kebiasaannya. Tetapi bila memuja Tok Guru, dia akan datang unsur-unsur syirik di sana. Berdalilkan dalam kisah orang yang telah kisah kaum Nabi Nuh yang memuja orang-orang soleh. Bahala-bahala yang dibuat tu adalah asalnya orang-orang soleh. Okey. Jadi di sini kita melihat, di sini ada keberkatan. Oleh kerana itu Rasulullah SAW mengatakan, bila makan tu, makan secara berjemaah tu ada berkat. Bila makan lagi berjemaah, ialah konsep masing-masing. Ya, dalam satu talam tu, berkat tu turun di tengah-tengah makanan tu. Jadi makan start daripada tepi. Ya, bukan pergi tengok lauk orang tu sedap. Pum. Boy. Jangan, ambil yang mana dekat dia dulu. InsyaAllah. Lepas tu, jilat jari. Satu persoalan yang sukar masyarakat kita. Jilat jari, apa salahnya? Kan jari kita makan. Ya, di sana ada berkat. Rasulullah kata tak tahu di mana berkatnya. Jadi kita buat. Bila minum tu, tangan kanan. Ada cawan tu kan. Bila ambil tu nampak baca bismillah. Terlupa pula tak kan dia tulis pula tangan, jangan minum tangan kiri. Minum tangan kiri itu adalah syaitan. Okey, jadi begitu kedudukannya. Nakkan keberkatan. Ya. Mengkidal. Tak, mengkidal tu tak menjadi masalah. Ya, kita nak buat macam mana kan? Kita dah mengkidal. Tapi elakkan tentang makan dan minum.
Hanya makan dan minum aja, jangan mengkidal. Ya, buat kerja tak apa. Mencubit anak tak apa. Ya. Tapi jangan nasib baik kita bukan di mana tu. Cubit anak terus. Nasib baik. Okey. Cuma tak makan dan minum, cuba juga. Cuba ingatkan, berlatihlah benda-benda macam tu. Penting sangat ya. Pasal kita nak keberkatan. Ya. Baik. Kemudian, namun bila keduanya saling menutupi dan berdusta, maka lenyaplah keberkatan dan transaksi jual beli mereka berdua. Bila ada penipuan dalam bab itu, yang jual beli ni penipu, yang penjual tu penipu, yang pembeli tu biasanya nak tipu apa ya? Tapi penipu juga kadang-kadang ya. Dia ambil nasi tu. Okey, ambil nasi. Lepas tu lauk tu dia letak bawah, tutup sikit dengan nasi. Okey, berapa? Penjual tu kira atas je, yang bawah tu dia tak kira. Ittaqillah, kita kata, takut pada Allah. Nak makan, bukakanlah sikit-sikit tu, apa salahnya kan, lebih sikit. Ini disebabkan mungkin harga lauk tu lebih RM1 ke, kita masuk neraka, tak ada keberkatan. Okey, saya tengok, saya saksikan orang buat begitu kan. Nauzubillah. Bukan ustaz buat pula, tak nak menceritakan. Kenapa nak menyuruh-nyuruh benda-benda yang macam tu kan. Okey, ya, nak dia bila makan ni, dia orang berniaga, dia jual, tak kira dia banyak mana tu, dia kira sekali ambil, katalah ada RM2. Yang kawan saya ni kata nak rasa, dia ambil sikit, tutup lah, sebab dia ambil sikit. Tak boleh kan. Kena. Ya, subhanallah. Ambil RM2 saja. Maksudnya apa juga ambil, harga satu tu RM2. Tapi dia nak rasa kan. Ya. Tak boleh, amanah lah benda macam tu kan, amanah. Kecuali kalau dia macam hotel kan, langsam, okey, satu sekali makan RM30, tu ambil sikit-sikit, tak kisahlah. Okey. Pasal tu utamanya benda tu benda makan kan, takutlah saya benda makan ni macam tu. Okey, jadi kena amanah dalam bab-bab yang begini, baru datang keberkatan. Ya. Kalau macam Kak Sabah jahit tersilap ke kan, terlebih kain ke, terkurang ke, macam itu juga amanah, insya-Allah Allah bagi keberkatan. Kerana peniaga-peniaga di sisi Allah besar pahalanya. Kalau dia memudahkan satu, pertama dia dah pemudahkan orang dengan fardu kifayah tu. Lepas tu dia pemudahkan kalau orang masalah pembayaran. Lepas tu apa lagi? Ya, yang dibuatkan untuk khidmat pada masyarakat yang begitu besar pahalanya. Dia takut pada Allah, dia jaga solat, cari pekerja-pekerja pula tu, Masya Allah, besar pahala dia. Dia menipu orang, itu pula besar dosanya pula. Jadi berapa ramai orang yang meniaga, dia telah memberikan laluan yang besar pada umat Islam ya, jadi besar pahala. Cuma perlukan amanah je. Jadi dalam bab ini jelas kepada kita penjelasan dalam hadis ini, terdapat penjelasan bahawa dasar dan jual beli dari kedua belah pihak adalah kejujuran. Kerana dengan kejujuran dari kedua belah pihak akan mendatangkan berkat bagi keduanya dalam transaksi jual beli mereka. Jika salah satunya berbuat jahat atau dusta, maka itu akan menghilangkan berkah dari jual beli. Itu pasal kita diarahkan beli itu tengok. Ya, sebaik-baik beli itu tengok. Setengah sekarang ni teknologi moden, beli melalui internet. Ya, beli melalui internet, beli pakai lotion tu dia, muka comel jadi jerawat tu dia besar-besar, badak semua. Jadi masalah. Benda-benda ni perlu clear. Ya, transaksi penjual beli melalui internet sebenarnya ada kebaikan, ada keburukan. Kecepatan tu ada, tetapi masalahnya apa yang kita nak tu tidak dirasai dengan tangan kita dan menyaksi dengan mata kepala. Pasal dia tunjuk tu masya-Allah, cantik semua, kan? Tetapi hakikat yang sampai belum tentu cantik. Okey. Ustaz. Ya, naam. Macam online, jual online kan kita back in duit dulu lah. Ada setengah dia minta deposit, ada setengah full amount, tapi barang tak sampai lagi. Macam mana tu? Biasanya kan kalau kita berniaga, keuntungan tu tak boleh ambil daripada duit daripada pembeli kan. Kita berniaga memang nak untung. Yelah, maksudnya betul. Macam ambil barang, ambil duit dulu. Ambil duit dulu. Bukan, ambil duit dulu. Lepas keuntungan macam dia tak pakai modal lah. Itu tak bagi kita mungkin tak menjadi masalah. Yang penting itulah kita bersetuju perniagaan yang begitu.
Dengan syarat tidak ada gharar, penipuan dalam perniagaan tu. Kalau dia bagi itu lesap terus, itu masalah. Ya, macam ada sahabat-sahabat yang terkena, ya, oh kami ada jual apa laptop yang dirampas dengan harga begini-begini. Kawannya excited sungguh, beli sampai 3, bagi duit separuh. Tak, ini ceritanya. Dia excited, bagi duit separuh dulu. Lepas tu orang ni kata, okey, kita cadangkan bagi penuh lah. Oh, dia pun bagi penuh. Tak sampai juga. Ya, kesian waktu tu nak raya kan. Lepas tu dia cakap sini, lepas tu dipotong yang lain, habis cerita. Sadaqallahul azim. Jahat. Macam tu kita takut tu. Perniagaan yang macam tu. Ya. Dia niaga dengan seorang ustaz. Masa bercerita tu, saya dah cerita everything. Lepas tu, okey, dia pun fine, dia setuju, dia pun dah bank in, dan saya nak post barang, dia kata suruh hold. Lepas 3 bulan dia kata saya tak jadi ambil, kena pulangkan dia. Aduh. Saya cakap dekat dia, atas sebab apa, sedangkan saya dah explain semua. Ya, ya. So dia cakap dalam Islam ada, dia keluar hujah dia. Sebab dia ustaz Dan kita ni memang bengong. Maaf ustaz, saya memang tak pandai lah bab agama sangat, tetapi setahu saya jujur, saya dah cakap semua. Dan ustaz boleh baca balik semua conversation kita dalam FB, PM kan. Tu saya pun dah baca semula, saya rasa saya dah cukup terang dah pada ustaz. Dia kata dia tak nak, dia kata dia nak duit dia balik. Saya post juga. Post barang ke post duit balik? Post barang. Bagilah barang, pasal awak ada berjanji, agreement kita perjanjian tu. Conversation tu masih ada, saya tak buang tu. Padahal tapi dia pula masalahnya sekarang ni ustaz yang jenis menggunakan dia punya title. Padam ke ustaz tu. Bukan banyak pun, 1/2 je. Tapi dah lah, waktu perjanjian tu dah ni, dah terang perjanjian, kamu dah tunaikan. Dia sudahnya kalau kita tak ni, kita yang rugi. Kita beli atas perjanjiannya. Ke Ustaz Fadil yang beli tu. Baik. Okey, sekarang kita lihat dalam bab perniagaan begitu kedudukannya ya. Ibu-ibu kena berhati-hati jugalah dalam bab ni, amanah. Yang penting jujur antara kita dengan orang yang kita berurusan tu. Itu paling penting. Jujur ni tak kira, terutamanya anak-anak kita ya. Anak-anak kita didiklah dengan jujur. Dia tak akan rugi apa-apa. Didik dengan jujur, amanah dari kecil. Ibu-ibu ya, didik anak ataupun cucu tu dari kecil, bukan dah besar. Besar susah. Pasal perangai bawah tu dah dibawa. Tetapi kalau dididik dari kecil, walaupun 5 sen tu, dia 5 sen tu jumpa, ajar dia jangan ambil. Walaupun asal hukum Islam tak ada apa-apa, tetapi kita ajar dia jangan ambil. Rupanya saya teringat dalam bab tu, mak saya didik saya, jangan ambil, jumpa kecil pun apa ke, jangan ambil. Bukan masalah kita langgar, tetapi sebenarnya dia datang kesan sampai ketua, sampai besar. Amanah tu, jumpa duit waktu tu umur dalam 10 tahun, jumpa duit RM50 tu kan, ngeletak tu. Waktu tu kecil kan. Kalau nak ambil, kalau setengah tu ambil, tak, kita bagi balik. Ya, subhanallah, rupanya kesannya sampai ketua, alhamdulillah, izin Allah ya, nak ambil duit sesuka hati. Maksudnya kalau bukan duit kita, tak ada ya, kesan tu. Oleh kerana tu didik dari kecil. Kalau dari besar baru nak didik, jawabnya ya. Okey, baik. Kita masuk bab di antara bab yang besar dalam siri amalan-amalan kita. Babul muraqabah. Ya, subhanallah. Babul muraqabah ataupun bab yang bermaksud pengawasan, penjagaan, kontrol. Maksudnya kita di bawah perhatian. Penjelasan sesungguhnya pengawasan Allah adalah hal yang harus diperhatikan dalam seluruh ibadah. Kerana Allah senantiasa ada dalam setiap kondisi dalam keadaan kita. Meski demikian, ini bukan berarti bahawa Allah ada bersama kita dalam tempat yang sama. Kerana Allah berkuasa atas segala sesuatu dengan kuasaan dan dengan kehendaknya. Maksud Allah bersama kita dalam bab ini, ibu-ibu, jangan kita salah faham. Ya. Maksud Allah bersama kita, bersama dari sudut penglihatan, ilmu pengetahuan, pendengaran. Itu maksud dia. Dan dia tidak bersama kita dengan zatnya. Kerana ramai yang salah faham dalam bab ini, penyelewengan dari sudut berakidah,
meletakkan Allah bersama kita. Ini di antara satu perkara yang na'udzubillah min zalik, yang menjadikan akidah kita seperti akidah Kristian. Apabila kita meletakkan Allah di mana-mana, misalnya Allah di mana-mana. Ya, ini isu ni berat ni, kita sedang bertarung. Tapi kita terpaksa katakan. Kalau mereka menafikan, mereka akan menggunakan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, dia bersama-sama kamu di mana saja kamu berada. Belum habis ayat tu, saya akan terangkan. Kerana peristiwa Isra' Mi'raj adalah peristiwa yang paling besar dalam menetapkan akidah, yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, satu gelaran yang agung. Dia mempercayai apa yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ibu-ibu, Rasulullah ambil sembahyang kat mana? Tak tahu pula dah. Soalan cepu mas. Rasulullah ambil sembahyang. Berat ni. Okey, peristiwa Isra' Mi'raj. Isra' perjalanan Rasulullah dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra'. Okey. Mi'raj naik ke langit dan ke atas lagi. Okey. Saya nak tanya, nanti kejap. Tingkat-tingkat langit tu, ada Nabi apa langit pertama, Nabi apa langit kedua, Nabi apa langit ketiga. Isra' Mi'raj tiap-tiap tahun tu, ibu-ibu datang lalu program tu. Tahu? Ibu-ibu? Orang Yahudi tahu, ibu-ibu? Maaf ya, serius. Orang Yahudi tahu tentang kedudukan Nabi-Nabi ni. Dan dia sedang fokus salah seorang Nabi tu. Siapa Nabi mana? Ibu-ibu pun tak tahu. Nabi Isa, yang akan mengubah sejarah akhir zaman. Itu pasal mereka fokus dalam bab ini. Cukup hadis yang mengatakan satu pokok akan membantu Yahudi di hari pertembungan antara Islam dengan Yahudi. Pokok apa? Kau pun tak tahu pokok apa. Ialah pokok apa? Durian. Aywa, pokok gharqad. Apa Yahudi buat? Dia tanam. Dan bahkan dia minta donation siapa yang nak menginfakkan pokok-pokok tersebut. Ibu-ibu, pokok tu disebut dalam hadis, dan dia faham hadis dan dia praktikalkan. Hadis akan turunnya Isa alaihissalam, hadis sahih. Takkan Yahudi buat diam je. Kerana hadis akhir zaman itu yang menceritakan Isa akan bersama orang Islam, tentera Islam, dan Isa akan membunuh Dajjal di dekat dengan pintu gerbang mereka. Takkan dia biar je. Oleh kerana itu, dia tahu tentang di mana terletaknya Nabi Isa. Kerana apa? Kerana mereka ingin membunuhnya. Terpasal projek NASA ke langit tu, di sebalik itu ada bendanya. Ada 2-3 perkara. Tapi cukup saya bagi satu tugas pada ibu-ibu, cari Nabi Isa langit ke berapa. Ya. Peristiwa Isra' Mi'raj amat besar. Apabila Rasulullah SAW naik sampai ke puncak, Jibril tidak boleh naik. Lalu dia bertemu dengan siapa? Dengan siapa? Dia bertemu dengan Allah untuk menerima solat. Ingat tu, nak menerima solat bertemu dengan Allah dan dihijabkan dengan nur. Lalu Allah bagi berapa solat? 50. Alhamdulillah. Yang tu tahu pula kan? Ingat tak tahu pula. Okey. Lalu dia bawa turun sampai langit berapa? Cari sendiri. Dia bertemu dengan siapa? Nabi Musa. Lalu apa Nabi Musa kata? Umat kamu lemah, umat aku kuat pun tak mampu. Irji', kembali kepada Tuhan, minta kurang. Lalu Rasulullah pun naik balik, dapat kurang. Turun balik, berjumpa dengan Nabi Musa balik. Dia kata, pergi balik pada Tuhan, minta kurang. Pergi. Ini dalil isbat Allah bersemayam di atas arash, yang ramai orang tak boleh nak terima. Kenapa?
Sedangkan jelas berapa kali dia turun naik? Ai mak. 9 kali. 9 kali turun naik, dan akhirnya Nabi Musa kata pergi naik balik minta kurang. Lalu Nabi Muhammad Rasulullah kata aku malu dengan Tuhanku. Datang suara mengatakan, wahai Muhammad, 5 waktu yang kamu kerjakan sama dengan 50 waktu. Okey. Jadi ini yang mengisbatkan Allah bersemayam di atas arasy. Kuat hujah dia. Dan orang yang mengatakan Allah di mana-mana menggunakan isbat dalil ini silap. Bila dia kata Allah di mana-mana, ibu-ibu, di mana-mana? Dalam lubang jamban ada Allah ke? Itu tempat. Maaf kata, dalam tangki jamban tu ada Allah. Biadab kamu dengan Allah. Kalau dia dah kata di mana-mana. Dan konsep itulah datang segolongan ahli kebal. Dia mengatakan, aku ni kebal disebabkan konsep itulah Allah di mana-mana. Akhirnya Allah menjelma dalam tubuh badan dia. Habis. Dia kebal. Memang kebal. Tapi syirik, kufur. Bahaya. Akidah Allah di mana-mana. Tauhid mengatakan Allah di mana-mana. Berbahaya. Jawab itu je cukup dah. Kalau Allah dan jamban, na'udzubillah. Saya ingat waktu saya ni main dengan anak-anak saudara. Waktu balik Pakistan dulu, mula-mula dia belajar apa. Lepas tu main teka-teki dengan anak-anak. Ini nak berdakwah dengan mak-mak seorang ustazah kan? Berdakwah dengan anak-anak saudara tu. Lepas teka-teki, ada satu teka-teki. Biasa saya bagi teka-teki, bagi 20 sen ya. Kerana ibu ni pelajar-pelajar tua kecewa kan, saya tak bagilah. Tapi kalau pelajar kecil memang saya bagi. Okay, main teka-teki. Lepas tu saya katakan, okey, siapa dapat ni dapat 50 sen naik kan. Allah di mana? Jawapan 3. Satu kata Allah di mana-mana. 3 orang kata Allah di atas langit. Maksud di atas arasy. Yang satu lagi tak tahu. Okey kan. Jadi yang mengatakan Allah di atas arasy tu saya bagi. Habis saya pun balik KL. Jadi mak saya ni ustazah, dia mengajar cucu-cucu dia. Bila tanya soalan di mana Allah, semua jawab Allah atas langit. Hei, siapa yang ajar ni? Dia berkata, Pak Su yang mengajar. Sudah Pak Su kena kali ni. Lepas tu dia kata Allah ada dia. Dia cakap lah. Akhirnya kemudian tak apa, saya pun balik lagi. Dan kami orang kampung kan. Saya orang kampung, ibu-ibu orang bandar. Okey. Orang kampung tandas dia kat luar. Okey, kat belakang tu, dan ada kebun. Ya, ada kebun. Pasal apa? Aliran tandas tu menyegarkan kebun. Kan? Jadi saya pun bekerja dengan mak saya menebas di belakang tu, ya. Menebas tu, lepas tu dia tanya, Fadil. Ya mak. Mak nak tanya satu soalan. Dah tahu dah dalam otak kita. Dalam bab tauhid, bab akidah saya takkan bertolak ansur. Cuma cara bercakap tu agak beradab. Okey, mak nak tanya. Betulkah kamu mengajar anak saudara kamu tu Allah di atas langit, yakni di atas arasy? Macam mana tu? Berdebar juga tu kan. Tapi benda ni, benda akidah kita tak dapat nak bertolak ansur. Ya. Kan kita dah belajar Allah di mana-mana. Mak, slow aja. Mak, kalau mak kata Allah di mana-mana, di mana-mana? Di mana-mana? Allah ada dalam jamban. Elok jamban dekat tu kan. Allah ada dalam jamban ni ke? Takkanlah kita nak cakap macam tu kan. Habis dah di mana-mana tempat. Takkanlah Allah dalam lubang jamban tu. Lagi teruk kan. Takkanlah kita nak cakap macam tu. Lepas tu saya kata peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa Isra' Mi'raj memang kuat sangat, ya, menunjukkan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Dia tak puas hati lagi. Nanti aku tanya abang kamu. Alhamdulillah abang pun satu fikrah kan. Tanya-tanya okey. Tak puas hati lagi. Tanya tok guru kampung. Alhamdulillah seorang tok guru tu open minded. Lalu dia katakan, okey, ada 2 pandangan. Pandangan salaf dan pandangan khalaf. yakni ulama 3 kurun terbaik dan ulama mutaakhirin. Jadi pandangan ulama salaf mengatakan Allah berada di atas arasy. Dan pandangan ulama khalaf mengatakan Allah di mana-mana. Okey. Dicakap macam tu. Kurang-kurang Tok Guru ni bagi pendapat yang baiklah bagi saya. Tapi kita orang khalaf ikut yang khalaf lah. Itu kaedah dia. Tak apalah. Tapi maklumat mengatakan Allah bersemayam di atas arasy tu ada. Jadi dia jumpa balik
Ya, bila saya balik sekali, okey, mak terimalah apa yang kamu cakap. Alhamdulillah, sujud syukur kita. Tapi yang penting ibu-ibu, bukan tang situ. Rupanya bila kefahaman akidah tu betul, dia datang maklumat yang berikutnya tentang hadis-hadis sahih yang saya katakan. Kita terangkan hadis sahih. Hadis sahih, dia ustazah, dia mengajar. Bila kita terangkan kenapa kena pakai hadis sahih, kalau tak pakai kita menipu Rasulullah apa semua. Tahu ibu-ibu, sampai satu tahap dia rasa takut nak mengajar. Dia kata selama ni mak mengajar semua bukan hadis sahih. Mak takut, mak cinta Rasulullah. Nampak datang. Dia kata apa? Mak ajar. Saya jadi tergelak. Tok guru suruh hafal. Dia kata ni hadis. Man jadda wajada. Itu bukan hadis. Siapa bersungguh-sungguh dia akan dapat. Itu pepatah Arab. Mak kata hadis. Dah mak nak kena tarik balik. Lepas tu dia kata utlubul ilmi minal mahdi ila lahdi. Itu bukan hadis, itu pepatah Arab. Menuntutlah ilmu dari buayan sehingga ke liang lahat. Itu pepatah Arab. Lepas tu dia kata, ya Allah, mak kena tarik balik. Dia tarik balik semua statement dia dengan anak-anak murid dia. Ibu-ibu, seorang ustazah boleh tarik statement bukan senang. Ustaz kalau tersilap nak tarik, kena pula ustaz tu ada gah dia, susah. Itu yang saya sujud syukur, saya minta Allah ampunkan dia, Allah bagikan syurga yang terbaik. Itu kaedah. Kesan daripada tauhid yang betul, semuanya insya-Allah akan jadi betul. Ini yang kita nak. Oleh kerana itu ibu-ibu, masalah tauhid masalah besar, bukan main-main. Betul insya-Allah. Jadi di sini kita akan tengok dalam bab ni Allah berfirman. Maksud ya Allah bersama tu kita lihat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladhi yaraka hina taqum. Okey, tengok ayat ni. Wa taqallubuka fis sajidin. Yang melihat kamu ketika kamu berdiri sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Yang ni Allah menyaksikan kita. Ya, Allah menyaksikan kita. Di dalam surah Hadid, buka surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid, surah yang ke-57, juzuk ke-27. Ya ibu-ibu, kita kena faham elok-elok ya, dalam bab-bab yang begini supaya akidah kita betul. Orang-orang yang menafikan, dia bila kita katakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas arasy, dia kata kita samakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Bertempat. Okey? Ayat surah Al-Hadid ayat keempat. Surah 57 juzuk ke-27 ayat yang keempat. Jumpa? Dia kata kita samakan Allah dengan makhluk, bertempat. Kenapa kita letak begitu? Kenapa kita tak kata laisa kamitslihi syai'? Allah tak serupa dengan makhluk. Bila dia kata semayang, semayang yang layak untuk Allah, kan? Macam tu juga Allah melihat. Manusia melihat. Kenapa tak kata kita samakan Allah dengan makhluk? Kenapa? Kita kata Allah melihat dengan cara dia, dan makhluk melihat dengan cara dia. Laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama dengan makhluk. Habis cerita. Dia mendengar tak sama dengan makhluk. Dia berkata-kata yang tak sama dengan makhluk. Dia bersemayam yang tidak sama dengan makhluk. Habis cerita, selesai masalah. Tetapi bila tang bersemayam, dia kata Allah, manusia samakan Allah dengan makhluk, bertempat. Laisa kamitslihi syai'. Allah bersemayam yang layak baginya, dia tak sama dengan makhluk. Habis cerita. Tapi sikap masyarakat kita yang taklid, membuta tuli, akhirnya membawa kepada masalah akidah yang berbahaya. Okey, kita tengok ayat ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha
wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Jangan berhenti kat situ saja. Okay. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baru kita faham bersama di sini maksud dia Allah melihat, Allah menampak apa yang kita kerjakan. Bukan bersama dengan jasadnya, tetapi dengan penglihatan, pendengaran dan ilmunya. Okey, tu dia. Jadi Imam An-Nawawi dia letakkan di sini pada wa huwa ma'akum aina ma kuntum sahaja, tapi sebenarnya ayat ni perlu dihabiskan supaya orang tidak salah faham. Allah bersama itu ialah bersama dengan penglihatan, pendengaran dan ilmunya. Lepas tu dikuatkan dalam surah Ali Imran. Allah menceritakan Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Subhanallah, ibu-ibu kita tak dapat nak menyimpan apa-apa pun dengan Allah. Hari ini kita simpan satu benda dalam hati kita, Allah dah tahu dah. Orang lain tak tahu, tapi Allah tahu. Sampai di mahsyar dibuka. Yauma tublas sarair, pada hari yang dibuka rahsia-rahsia. Hatta detikkan hati kita pun Allah bukakan. Apabila tayangkan video ataupun kitab yang dikatakan bertulis itu, yang kita ingat kitab macam kita tulis ni, tulis ala silap malaikat mana ke eraser. Silap fahaman kita. Letakkan teknologi di sisi Allah terlalu tinggi. Video dirakamnya, maklumat. Bayangkan dia rakam maklumat, detikkan hati itu pun dikeluarkan. Mana kita nak lari? Bisik-bisik tu pun keluar. Detik. Uffin wala taqul lahuma uffin. Jangan cakap kepada ibu bapa kamu pun tak boleh. Awak cakap dengan mak awak. Jangan. Bahaya. Pun tak boleh. Kalau cakap dengan kawan tak apa, tapi bila sampaikan mak dan ayah, tanda tak redha, ciri anak derhaka. Nauzubillah min zalik. Dicatat dalam kitab, dirakam melalui video. Itu pasal bila dibentangkan pada seorang lelaki itu 99 rakaman, seolah-olah seumur hidup tak ada kebaikan. Tengok elok-elok rakaman kamu. Tengok cukup subtitle, apa yang kita buat, hati kita keluar, degupan jantung, semua cerita dibuka. Allah tanya, ada ke silap? Tak boleh nak jawab dah. Tak ada ya Allah. Kok malaikat tersilap rakam ke tersilap malaikat? Tak ada ya Allah, semuanya betul. Mana kita nak lari? Kalau kita kata silap ni, tiba-tiba tangan tu secara automatik berkata-kata. Tangan, kaki, pendengaran, penglihatan, kulit, tubuh badan kita habis. Menakutkan pada hari tersebut. Jadi oleh kerana itu kita, ya, dalam bab ini Allah mengetahui. Kat mana saja kita duduk, Allah mengetahui. Tak boleh nak buat apa-apa. Mintalah keampunan Allah kalau kita tersilap. Tu je. Ya. Macam mana nak hilangkan terdetik itu? Terdetik maksudnya? Hilang apa yang akan macam okey, dia macam ni. Hati yang tak elok tu niat hati yang tak elok tu memang akan misalnya bisikan syaitan. Okey, bisikan syaitan akan datang, tapi istighfar, rujuk kepada Allah cepat-cepat. Kenapa? Yang berbahaya itu perbuatan tu. Masih detikan itu masih tidak diambil kira, detikan niat yang jahat tu. Tetapi kalau kita dan istighfar, rujuk kepada Allah, kan, tak keluar daripada mulut kita, insya-Allah minta ampun pada Allah. Kerana itu ciri-ciri ahli syurga. Memang detikan hati kita kan jahat kan. Misalnya kita datang, kita tengok mula nak mengumpat kan, tak keluar lagi tu. Dalam hati ada lagi, belum lagi berdosa. Itu yang masalahnya. Dia muncul aja orang tu terus jadi.
Macam orang tu tekan je Swiss kita, terus kita bercakap. Itu masalah ni. Ustaz, sebab istighfar lagi. Astagfirullahalazim. Tapi kan bercampur aduk lah tu. Berbahaya ya. Itulah baik-baiklah berkawan. Janganlah berkawan dengan orang mengumpat ni, sakit. Susah dalam masalah tu. Dia terkeluar tu disebabkan kawan. Kalau kita seorang-seorang bercakap tak apa, kan? Kita cakap kan, seorang-seorang marah kat orang tu, lepas tu mungkin ada kucing kat rumah kita pun bercakap. Orang dalam bila kita bercakap macam tu, orang tak kata mengumpat, tapi orang kata gila. Orang kata gila, tapi kita tak ada dosa mengumpat. Pasal kita bercakap dengan dinding, cakap dengan kucing. Bila bertemu dengan seorang cukup terus masuk kategori mengumpat. Oleh kerana itu berhati-hati. Padamkan istighfar. Alhamdulillah. Kita nak bakti macam anti bertanya tu betul-betul nakkan kembali kepada Allah, cantik. Kita cuba lawan istighfar. InsyaAllah Allah akan bagi jalan. Allah tak akan sia-sia bila kita berusaha. Ya. Betul. Ramai yang orang tak faham tentang, orang faham batalnya wuduk, batalnya solat, batalnya puasa, batalnya amal ibadat, tapi mereka tak nampak batalnya pahala. Itu orang tak nampak. Mengumpat, mencela, menyakiti hati orang manusia, itulah batalnya pahala-pahala kita di akhirat kelak. Oleh kerana itu elakkan. Okey? Kita berhenti kat sini. Ada apa soalan ni? Ustaz. Ya, nak. Yang Nabi Isa tadi, kalau tak silap saya lah, ke langit yang kedua. Cari dulu. Pasal tiap-tiap tahun ni Isra' Mi'raj. Kena cari. Rasanya confirm langit yang kedua. Okey, ada apa lagi? Soalan ni, nak. Ali Imran ayat kelima. Ayat kelima. Saya kurang faham. Naam. Ada yang bila Allah sebut diri sebagai aku, ada yang perkataan yang diberikan sebagai kami. Okey. Okey, kadang-kadang ayat Quran Allah letakkan dirinya sebagai aku dan kadang-kadang sebagai kami. Dan kedua-duanya tak menjadi masalah. Kerana kadang-kadang penggunaan kalimah aku itu nampak memang pada satu, kami itu nampak pada banyak. Tetapi kadang-kadang penggunaan kami itu ditujukan macam satu kebesaran, keagungan. Ya, kami. Maksudnya kami ni aku dan tentera-tentera aku, maksudnya kami. Tetapi kami yang dimaksud dalam Al-Quran biasanya untuk menunjukkan Allah gunakan kalimah yang agung juga, penggunaan kami. Kalau kita bagi Assalamualaikum, kadang-kadang kita menggunakan seorang je. Saya kata Assalamualaikum, sedangkan kalau anti Assalamualaiki. Tapi kenapa guna kalimah Assalamualaikum? Sebagai penghormatan, membesarkan, tak menjadi masalah. Kalau ikut perempuan pula Assalamualaikunna, bukan Assalamualaikum. Tapi penggunaan kalimah yang begitu kadang-kadang untuk mengagungkan seseorang. Ya, nak. Apa tu, WhatsApp ke apa? Allah Ta'ala berfirman lagi, sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi baik di bumi ataupun di firman Allah. Allah Ta'ala berfirman pula, dan dia adalah bersemu di mana saja engkau semua berada. Hadis 4. Faham maksud ni? Kita faham tu lah Allah. Ada ayat tadi ke? Tapi dia macam dia short kan? Dia jadi masalah kalau tak ni. Jelas ambil ayat ni. Ada maksud yang tu lah. Cuma saya nasihat dalam bab ini ada beberapa perkara, imam-imam yang besar ni dia ada beberapa perkara lah yang perlu kita tahu. Nanti insya-Allah kita akan kupaskan. Siapakah Imam Nawawi, Imam Ibn Hajar Asqalani, Imam apa lagi, As-Sayuti, Imam kita kena terang. Nanti akan sampai. Wallahu a'lam. Ada apa lagi soalan? Baik, kalau tak ada apa-apa, insya-Allah mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini kita manfaatkan dan jadikan bekalan yang terbesar untuk memahami Quran dan Sunnah
mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendoakan kita menjadi golongan yang terpilih di akhir zaman yang dikatakan Ta'ifatul Mansurah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la